Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online GKA Immanuel Malang. Saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita menyiapkan diri dengan saat teduh. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan penyalaan lilin Prapaskah yang kelima. Lilin Prapaskah yang kelima akan dinyalakan oleh Majelis Li Xiuxing. Saya persilahkan. Panggilan ibadah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur nomor 126 dan 66. Beginilah firman Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Ibadah Prapaskah yang kelima ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian mulia bagi Allah. Terbukalah pintu selamat.
Mari kita berdoa. Kami menaikkan puji syukur kepada Engkau ya Bapa yang di sorga, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami menaikkan syukur kepadamu yang memelihara jiwa kami. Kami menaikkan syukur kepadamu yang menuntun kami dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena saat ini kami boleh datang kepadamu beribadah kembali. Kiranya Engkau akan berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya puji-pujian kami berkenan kepadamu, doa-doa kami menyenangkan hatimu, dan kami boleh mendengarkan tuntunan firman-Mu. Dan kiranya oleh pertolongan Roh Kudus, kami semua boleh dibawa untuk menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran sesuai dengan yang Kau ingini ya Tuhan. Sebab sesungguhnya kamilah umat-Mu, kawanan domba gembalaanmu. Tuntunlah kami ya Tuhan di dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam Engkau yang mengasihi kami, dimanapun kami berada dan saat ini beribadah bersama-sama. Kami tahu kami disatukan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan dari awal sampai akhir ibadah ini. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi jiwa kita. Di dalam Dia sesungguhnya kita beroleh selamat dan beroleh pengampunan dosa. Tetapi Tuhan menasihati kita saudara-saudara, supaya kita selalu datang mohon Tuhan mengampuni dosa kita. Bukan karena kita tidak diampuni, tetapi supaya kita ingat kita adalah orang-orang berdosa dan sungguh kita perlu pengampunan Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam doa pengakuan dosa. Kita nyanyikan pujian Ku Pandang Salib-Mu. Tuhan pengasih jiwa kami,
Kami datang kepadamu pagi hari ini mengaku betapa kami adalah orang-orang yang bersalah di hadapan-Mu ya Tuhan. Bersalah juga pada sesama kami. Karena dalam perkataan kami, dalam pikiran kami, dalam perbuatan-perbuatan kami tidak menyenangkan hati Tuhan, kami menyakiti hati-Mu, dan kami juga bisa menyakiti sesama kami. Bahkan Tuhan, kami menyakiti orang-orang yang harusnya kami cintai, baik itu keluarga kami, sahabat-sahabat kami, atau orang-orang yang bersama-sama dengan kami di dalam pekerjaan dan pelayanan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau yang akan menguduskan kami dan melayakkan kami untuk beribadah pada Engkau yang kudus. Karena Engkau yang berjanji, jikalau kami datang mohon ampun, sesungguhnya kami sudah beroleh pengampunan di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami tahu di dalam kasih-Mu lah kami boleh berharap, dan dalam kasih-Mu lah kami boleh pertolongan supaya kami dikuduskan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuntunlah kami di jalan yang benar, basuhlah hati kami, ampunilah dosa kami, dan sekarang tuntunlah kami untuk berjalan di jalan yang benar. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah terambil dari Roma 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Puji Tuhan, kitalah orang-orang itu saudara-saudara, jikalau kita sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekarang mari kita bersama-sama memperhatikan petunjuk hidup baru yang akan kita baca bersama-sama dari Lukas 12 ayat 8. Mari kita membacanya bersama-sama. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Haleluya. Mari kita menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kiranya hidup kita ini menjadi saksi yang membawa orang-orang mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita sekarang bangkit berdiri bersama-sama. Bersama dengan jemaat Tuhan dari segala abad, dari segala tempat, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hasan Sutanto dan akan diterjemahkan oleh Ibu Esther Sutanto. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Kitab Ajaib Firman-Nya. Kitab ajaib firman-Nya, kebenaran yang
keselamatan Dia berikan, agar ku tak binasa. Kita panjat firman-Nya, kebenaran yang bakal. Untuk Pendeta Hasan dan Ibu Esther saya persilakan. Sungguh adalah berkat yang berasal dari Tuhan yang mengizinkan kita sekali lagi bertemu. 这是神的恩典，让我们今天可以再一次积极在一起敬拜。 Itu sebabnya mari kita tundukkan kepala, sekali lagi kita memohonkan pertolongan dari Tuhan. 请我们一同低头祷告，我们向神求恩，求神的灵帮助我们。 Tuhan, sekali lagi kami datang kepada Engkau, 亲爱的主，我们再次来到你的面前， sebab Engkau tahu sebab keterbatasan kami 你 ini. 知道我们是有限的人， Itu sebabnya kami sekali lagi memohonkan belas kasihan dari Tuhan. 我们再一次恳求你怜悯我们， Kasihanlah kami semua, 求你怜悯我们每一位， kasihanlah khususnya kedua hamba-Mu ini. 特别你两位软弱的仆人， Bukakan hati kami Tuhan, 求你打开我们的心门， untuk menyambut firman Tuhan di 让我 dalam 们来 hati kami. 让我们领受你的话语存在心里。 Demi Yesus Kristus kami berdoa. 我们奉耶稣基督的名祈求祷告， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, hari ini kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 22. 弟兄姐妹们，我们今天早上要一同念路加福音第22章。 Namun sebelum saya membacakan bagian ini, 但是在我还没有念这一段经文之前， saya mau jelaskan sedikit tema yang sudah dibuat oleh gereja. 我要稍微解释教会已经给我们的这个今天的讲题。 Bunyinya adalah berbalik dari penyangkalan, yang saya pikir saya ingin terjemahkan dalam bahasa Tionghoa dari sudut lain. 那么我要从中文从另外一个角度来看看，教会给我的主题是从我们否认中回归神，归回神。那么现在我要用另外一个解释。 Berbaliklah itu adalah kata yang ulang-ulang terus menjelang kita menyambut hari kesengsaraan Tuhan Yesus. 我们回归吧，归来吧，这个字呢，一直重复在我们在思想耶稣受难的情节当中。 Minggu ini adalah berbaliklah dari penyangkalan. Siapa dia? Petrus. 那么今天的主题是什么呢？就是从否认中悔改吧。 Itu sebabnya saya terjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa dengan berbunyi tangisan seorang penyangkal Tuhan. 那么这个是指谁的？就是主彼得。所以我今天稍微改一点，就就是从否认主之人的痛苦。 Saya bacakan dari Injil Lukas pasal 22, dibacakan mulai dari ayat 54. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilingnya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak seberapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali
menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. 路加福音第22章第54节，他们拿住耶稣，把他带到大祭司的宅里。彼得远远地跟着，他们在园子里生了火，一同坐着。彼得也坐在他们中间。有一个使尼看见彼得坐在火光里，就定睛看他说：“这个人素来也是同拿人一伙的。”彼得却不承认说：“女子，我不认得他。”过了不多的时候，又有一个人看见他说：“你也是他们一党的人。”彼得说：“你这个人，我不是。”又过了1小时，又有一个人激励地说：“他实在是同拿人一伙的，因为他也是加利利人。”彼得说：“你这个人，我不晓得你说的是什么。”正说话之间，鸡就叫了。主转过身来看彼得，彼得就想起主对他所说的话：“今日鸡叫一些，你要3次不认我。”他就出去痛哭。 Sekian dululah pembacaan firman 我们读 Tuhan. 经先到此。 Hari ini saudaraku sekalian, kita akan sedikit merenungkan apa yang dilakukan Petrus. 弟兄姐妹，我们今天稍微来一起思想彼得所做的事。 Orang ini sudah menyangkal Tuhan Yesus bahkan 3 kali. 这个人已经否认主3次了。 Hal ini harus kita lanjutkan dengan misalnya dia menyesal, dia nangis. 但是我要继续看到彼得，因为他已经否认主，他后悔，然后他痛苦。 Kejadian-kejadian ini dicatat juga oleh 3 kitab Injil yang lain. 那么这些事件也记载在3本福音书里面。 Kenapa dicatat semua, saudara? 为什么都把它记录下来呢？ Karena itu semua dicatat demi menolong kita manusia yang sama lemah adanya. 把这些事件记录下来，要帮助我们，我们都一样是软弱的人。 Jangan lupa Tuhan Yesus sudah tahu ini akan terjadi. 我们不要忘记，主耶稣知道这些事情会发生。 Jangan lupa Tuhan Yesus sudah memberi peringatan sebelumnya. 我们不要忘记，主耶稣已经早提醒了彼得。 Tapi Tuhan tidak misalnya dengan kekuasaannya mencegah ini terjadi. 但是主不靠着他的权柄来禁止、来阻止这个事件 Karena 发生。 seorang manusia harus bertumbuh, seorang manusia harus berubah. 因为一个人需要成长，一个人需要有一个改变。 Kegagalan itu mendatangkan berkat. 那么在失败中带来了祝福。 Yang sangat menakutkan bukan seorang gagal, saudara. 最叫我们担忧的是，一个人错了，但是不会改。 Siapa yang tidak pernah gagal? 有哪一个人从来不失败呢？ Mesin aja bisa rusak kok. 我们知道机器也是会有受到这个障碍，会坏掉。 Siapa yang tidak pernah gagal? 哪一个人从来不失败呢？ Yang lebih mengerikan 最可怕的是什么呢？ adalah seorang tidak mau belajar sesuatu dari kegagalan dia. 就是一个人不要从他的失败中学习功课。 Yang paling mengerikan adalah seorang bersalah, tapi celakanya dia tidak mau bertobat. 最重要的、最可怕是一个人知道自己错了，但是他还不悔改。 Tapi ini ada sebuah proses kan? 但是这需要一个过程。 Prosesnya yang paling tidak, pertama dia itu harus mengenal bahwa dia manusia yang lemah. 那么这个过程同样，他一定要先知道我是一个软弱的人。 Saudaraku sekalian, 弟兄姐妹， pandemi kali ini mengajar kita paling tidak satu hal. 这一次的疫情瘟疫最少教导我们一样事情： Kita manusia itu adalah lemah. 我们是软弱的人。 Contohnya saudaraku, 你举一个例子， bebek kan tidak kena kan? 我们看这些鸭全都没有染到这个病毒。 Selama ini kita tidak mendengar sapi kena kan? 我们这么长的时间都没有听到牛也染上了这个 Yang 病毒。 selama setahun ini yang kena, yang babak belur, itu siapa? Manusia, 那么 saudara. 在一整年里面，我们看见谁染到这个病毒呢？就是我们人类。 Padahal manusia mengandalkan uangnya. 其实我们人类在靠我们的金钱， Padahal manusia mengandalkan kekuasaannya. 也靠我们自己的权势。 Dia ada teman, dia ada pengaruh, dia ada kepintaran. 他有朋友，他有影响力， Dan lihat 他有聪明。 badan saya ini sehat. 你看我的身体何等的强 Dan 壮， lihat badan saya itu berapa kokoh. 你看我的身体是何等的健壮。 Saudaraku sekalian, kekuatan yang sesungguhnya tidak pada fisik. 其实真正的力量不是靠我们这个肉体的 Di 力量 dalam， kesulitan, di dalam kepayahan, di dalam keadaan pandemik ini, kekuatan yang lebih besar adalah yang apa di dalam. 那么在这个疫情当中，在这个情形之下，最重要的什么？不是
这个我们的体质，但是在我们里面的情形， Mental kita bagaimana? 我们的心态如何呢？ Karakter kita 那 bagaimana? 我们的性格怎么样呢？ Konsep nilai kita 我 bagaimana? 们的价值观又如何？ Iman kita bagaimana? 我们的信心如何？ Kerohanian kita itu 我们的灵 bagaimana? 性怎么样？ Dengan kata lain, saudaraku sekalian, apa yang di dalam itu sebetulnya lebih penting daripada apa yang di luar. 换句话说，在我们里面的比在外面的更重要。 Namun demikian, saudara, 虽然如此，弟兄姐妹， kita tetap adalah manusia yang lemah, saudaraku sekalian. 我们都是一群软弱的人 Ada 类。 seorang yang namanya Petrus sudah ikut Tuhan Yesus lama. 我们看见一个名叫彼得的，他跟从耶稣已经 Matanya sudah 相当 melihat 长时间 mujizat. 他亲眼看见耶 Dia 稣行神 sendiri 迹， mengalami mujizat. 他自己经历神迹。 Dia sendiri ditolong oleh Tuhan. Tak kala dia hampir tenggelam di dalam air. 当彼得差不多沉在水里面的时候，他经历到神怎么样救他。 Tapi saudaraku sekalian, 但是弟兄姐妹， ayat yang tadi kita baca ayat 56 memberitahu bahwa dia kalah oleh seorang perempuan, Nama- seorang hamba perempuan. 那么刚才第58节，第58节我们看见他失败在一个女子身上。 Saudaraku sekalian, 弟兄姐妹， lalu yang kedua kali, 然后在第二次， yang kedua kali yang tanya itu seorang pria. 那问的是谁？是一个男士。 Tetapi kenapa dia bisa tanya, saudaraku sekalian? 那为什么这个男士会这样问呢？ Kalau Anda membaca Injil Markus pasal 14 ayat 69, 如果我们念马可福音第14章第56节、 69第69节， ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah seorang dari mereka. 马可福音第14章69节，那使你看见他，又对旁边站着的人说：“这也是他们一党的。” Dengan kata lain, yang pertama kali perempuan yang tanya, 换句话说，头一次问的是一个使女， yang kedua kali lalu pelayan hamba perempuan ini lalu beritahu kepada kawannya. 那么这个使女呢，就在告诉她的朋友，这是第二次。 Hamba perempuan ini memberitahu kepada orang yang di sekitarnya, lalu yang ini pria yang tanya. Jadi dengan kata lain, sekali lagi Petrus itu gagal. 那么现在这个使女就问他左右的人，告诉他同伙，而且其中就是这个一个男人也这样问，所以我们看见彼得又失败了。 Pertama kali dia gagal langsung, 他头一次直接的失败， kedua kali dia gagal secara tidak langsung oleh hamba perempuan itu. 那么第二次他不是直接的就败在这个使女 Saudaraku 手中。 sekalian, ini semua harusnya menjadi sebuah pelajaran bagi kita, saudara. 弟兄姐妹，这一切都是成为我们的一个教训。 Pria-pria jangan kira bahwa kita kuat. 我们作为男人，我们不要以为我们非常的强壮。 Pria-pria jangan merasa bahwa fisik kita kuat, saudaraku sekalian, iman kita pasti kuat. Enggak, saudara. 不要以为男士们我们的身体强壮，就表明说我们的信心也很强健壮。 Pengenalan bahwa kita ini lemah paling sedikit membuat kita hati-hati. 那么，当我们认识自己软弱的时候，我们就会小心提醒自己。 Kenapa kita ada hati-hati? 为什么我们不小心？ Karena kita anggap kita ini pinter dan sanggup. 因为我们认为自己很聪明，我能，我行。 Tak kala kita mengenal kita lemah, 当我们认识自己是软 itu 弱的， paling sedikit mengajar kita rendah hati, saudara. 至少教导我们要谦卑自己。 Kenapa kita sombong? 为什么我们骄傲 Sebab 呢？ kita rasa saya lebih kuat dari Anda. 因为我认为我比你更强壮。 Padahal sesungguhnya kita itu kalau nggak hati-hati, seorang wanita pun bisa kalahkan 但 kita. 是其实呢，如果我们不小心的话，我们也败在一个女子身 Tak 上。 kala kita mengenal kita lemah, 当我们认识自己软弱， saudaraku sekalian, itu paling sedikit mengajar kita selalu bersandar kepada 当 Tuhan. 我们认识自己软弱，就提醒我们要时刻要依靠我们的神。 Manusia jangan lupa bahwa kita ini ciptaan Tuhan. 我们不要忘记，我们是神所创造的人。 Kita manusia jangan lupa kita ini kecil, lemah dan tidak layak di hadapan Tuhan yang 在神的 besar. 面前，不要忘记我们是何等的渺小，何等的不配。 Kalau kita tidak mau rendah hati, 若是我们不愿意谦 kalau 卑， kita tidak mau sandar kepada 若是不 Tuhan, 愿意依靠我们的神， nah saudaraku sekalian, yang akan datang adalah
manusia yang gagal. 那么结束是什么呢？我们就看见我们是一个失败的人。 Saudaraku sekalian, Petrus itu gagal. 弟兄姐妹，彼得失败了。 Tapi kegagalan yang lebih telak sebetulnya adalah dia sudah diberitahukan dia bakal gagal. 但是更可惜的是什么呢？已经被主提醒了，他还是失败。 Saudara pernah ujian? 我们曾经考试吗？ Adam dan Hawa itu sebelum ujian sudah dikasih tahu jawaban. 亚当夏娃还没经历考试之前，已经神提醒他了。 Sebelum ikut ujian, 他还没有参加考试， Adam dan Hawa sudah dikasih tahu jawaban. 神已经把答案告诉亚当跟夏娃。 Anda bacalah Alkitab, Anda tahu bahwa kedua orang ini gagal. 如果我们读圣经，我们就知道这两个人已经失败 Itu 了。 berarti kegagalan mereka gak bisa mempersalahkan Allah. 那么这说明什么呢？他们的失败，亚当夏娃的失败，不能错怪在神身上。 Petrus gagal. 彼得失败， Tapi sebelum dia gagal, 但是在他失败之 Tuhan 前， Yesus sudah memberitahu dia, saudara. 主耶稣已经提醒他， Bukan saja memberitahu dia. 不但提醒他， Nah, bahkan murid-murid lain juga diberitahu. 其他的门徒主也是告诉他们。 Sekali lagi saya mengajak saudara membaca dari Injil Markus. 我们再来看马可福音， Injil Markus pasal 14. 马可福音第14 Kita 章， bacakan ayat 30 dan 31. 我们看第30节跟31节。 Injil Markus pasal 14 ayat 30, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semuanya yang lain pun berkata demikian juga. 马可福音第14章，我们看第30节，耶稣对他说：“我实在告诉你，就在今天夜里，鸡叫2遍以前，你有3次不认我。”彼得却激励地说：“我就是必须和你同死，也总不能不认你。”众门徒都是这样说。 Saudaraku sekalian, 弟兄姐妹们， itulah manusia, 这 saudara. 就是人。 Tuhan sudah menunjukkan balas kasihan. 神已经向我们显明他对我们的怜悯。 Tuhan Yesus sudah mengenal kelemahannya. 主耶稣已经认识我们的软 Tuhan 弱。 Yesus mau menolong seorang yang namanya Petrus beserta dengan kawan-kawannya. 主耶稣愿意帮助彼得，还有他其他的同伴。 Tapi orang ini tetap gagal. 但是这个人仍然失败。 Berapa dalam dia gagal? 他失败有多深呢？ Nah, saudaraku, kalau sekali lagi Anda bandingkan ke Injil Markus pasal 14, 如果你再一次拿马可福音来比较的话， pasal 14 ayat 71. 我们看第71节， Di sana dikatakan, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. 那么在马可福音第14章71节，彼得就发咒起誓的说：“我不认得你们说的这个人。 Bapak Ibu yang saya kasihi, ”我说：“爱的弟兄姐妹们， orang yang nama Petrus ini bukan sekedar menyangkal. 这个名叫彼得的人，不是就是这样马虎的来否认主。 Sebelum dia menyangkal, dia sudah tahu. 在他否认主之前，他已经知道了。 Sebelum dia menyangkal, sebetulnya dia sudah diberikan bimbingan. 在他没有否认主之前，主已经提醒他， Jangan menyalahin lingkungan lah. 我们不要错怪我们周围的环 Jangan 境， menyalahi orang tua lah. 也不要错怪我们的父母。 Tuhan Yesus sebagai guru yang baik sudah ingatkan dia, sudah ingatkan kawan-kawannya. 主耶稣这么好的一个老师，已经提醒他，也提醒彼得的同 Tapi 伴。 orang ini berulang kali menegaskan, enggak, saya tidak akan gagal. 但是这个人一直重复强调说：“不，我不认识这个人。 Sekalipun mati pun, saya itu tidak akan menyangkal. ”他自己说：“彼得说，我就是死，也不会来否认我的主。 Tapi apa yang terjadi, ”那 saudaraku? 结果是怎么样呢？ Markus pasal 14 ayat 71 memberitahu kepada dia, bahkan orang ini sampai bersumpah dan mengutuk.
那么到马可福音第14章71节，彼得就发咒起誓的说：“我不认得你们说的这个人。” Saudaraku sekalian, zaman sekarang sumpah itu sudah maaf, tidak begitu mempan, saudara. 弟兄姐妹，在这个时代，我们这个起誓，这个好像已经没有什么作用了。 Pada abad 21 ini semua orang juga suka sumpah. 那在这个21世纪，我们看见很多人也很容易的就发誓， Orang yang suka sumpah itu juga makan sumpahnya. 很多人发誓了，他结果也把他的誓言吞下。 Tapi ini 2000 tahun yang lalu. 但是这个是在2000年之前， 2000 tahun yang lalu ada seorang namanya Petrus sampai bersumpah dan mengutuk, saudara. 那么在2000年前有一个名叫彼得的，他已经发咒起誓。 Saya mengajak saudara sekalian melihat ke hal-hal ini bukan ingin membuktikan bahwa kita lebih baik dari Petrus. 我让大家一起来看这一点，不是说我要告诉你们说我们比彼得更好， Saya ingin mengingatkan saya. 我也要提醒我自己， Saya ingin mengingatkan kita semua. 我也提醒我们众人， Kita ini seringkali gagal, saudaraku. 我们是在常常许多时候都失 Tak kalau 败。 kita marah, Dan kita sesungguhnya menyangkal Tuhan Yesus yang lemah lembut. 当我们生气发脾气的时候，其实我们已经否认了那温柔的耶稣。 Tak kalau kita berbohong, saudaraku, 当我们说谎的时候， kita sesungguhnya sudah menyangkali iman kepercayaan kita yang mengajar kita jujur. 其实我们已经否认了我们的信仰，因为在我们所信的真理里面教导我们要诚实。 Tak kala kita itu mengucapkan kata yang kasar, dan tak kala kita ini suka menggosip misalnya. 当我们说了粗俗的话，我们在那里常常说一些诽谤的话。 Kita sesungguhnya sudah menyangkali apa yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita 我们 masing-masing. 说这些闲言闲语，其实我们已经忽略了主耶稣所教导我们的。 Sekarang saudaraku, kegagalan itu adalah fakta. 现在我们看见失败是一个事实， Bagaimana kita menghadapi fakta ini? 我们怎么样面对这个事实呢？ Oh, caranya banyak, saudara. 很多的方面， Ada orang lalu menutup-nutupi. 有一些人就想办法尽量遮盖他的错误。 Di dalam bahasa Inggris itu suka mengatakan disapukan di bawah karpet. 在英文呢，常说把这个错误的把它藏在这个地毡下面。 Saudara, di rumah ada karpet? 我们家里有没有地毡呢？ Kita di Indonesia tidak begitu suka pakai 我们 karpet. 在印尼不喜欢用地毡， Karena banyak debu. 因为很多灰尘。 Tapi ada negara tertentu suka karpet. 但是有一些的国家呢，他们喜欢用地毡， Ada kotor, 有肮脏的， kita malas bersihkan, 我们不喜欢去打扫， karpetnya diangkat. 就把这个地毡拿起来。 Semua yang kotor itu disapu ke bawah. 那么一切肮脏的物品都把它扫在藏 Nah 在地 itu 毡下面。 bahkan menjadi ungkapkan, ayo sapukan semua itu ke bawah karpet aja. 所以他们有一句话说：“把一切的错误把它扫到，把它藏在地毡下面。” Kita menyangkal, 我们否认， kita tutup ini, 我们想办法遮 kita 盖， mempersalahkan orang 我们 lain, 错怪别人， kita melarikan diri, 我们逃避， kita tidak mau tahu terhadap semua kegagalan kita Walaupun- yang merupakan fakta. 我们不愿意知道我们一切失败。其实这些失败是一个事实。 Nah saya ingin bertanya, Petrus begitu bukan? 我想请问彼得是不是这一类人呢？ Injil Markus tadi kita terus rujuk, 我们看见我们刚才一直念的那个马可福音， ditulis oleh Markus. 是马可自己写的。 Datanya, informasinya dari siapa? 那么他得到这些资料从谁 Dari 呢？ Petrus. 从彼得。 Petrus tidak sungkan, tidak tutup ceritakan segala kelemahannya. 彼得不有遮盖他一切的软弱和失败， Mentornya jujur, muridnya juga jujur. 因为这个导师诚实，那么他的学生也一样的诚实。 Muridnya siapa? 他的学生是谁呢？ Markus. 就是马可。 Markus di dalam Injil Markus 马可在马可福音 pasal 14, 51, 52 cerita ada seorang melarikan diri telanjang. 那么在马可福音第14章51、52节，讨到有一个人逃跑吃生， Siapa dia? 他是谁呢？ Sangat mungkin Markus. 非常可能就是马可。 Markus cerita dengan jujur kelemahan dan hal yang memalukan. 那么马可很清楚的、坦白的讲到他的失败，这件事情是非常叫人感觉羞 Petrus 耻。 cerita dengan jujur ke segala kelemahan. 彼得很坦白的把他一切的软弱都说出 Di 来。 dalam proses itu dia pasti jujur kan air mata, dia pasti sedih. Ini loh Markus,
aku ini mentor, tapi mentor yang model gini sebetulnya. 我相信彼得在把诉说他的失败告诉马可的时候，他一定流着泪非常伤。他说：“马可，你知道这是你的导师，你的导师是这样软弱失败的。” Sikap jujur itulah mempengaruhi seorang yang namanya Markus yang pernah gagal tetapi balik kembali. 那么这个诚实的这个性格态度感动了这个学生马可，使到马可过后他在失败中他愿意回头 Di。dalam dunia ini tidak ada orang yang tidak gagal. 在这个世界上，没有一个人是从来没 Tetapi 有失败的 orang。memperburukkan kegagalannya dengan menutupi kegagalannya. 但是许多人就把他的错误失败，把它隐藏起来，让他更失败。 Ada orang yang menutup jalan dia boleh kembali dengan cara terus menyangkal kegagalannya. 那么有一些人把他这个能够回头的路，把它阻拦了，把它遮住了，以至于他不能回头。 Ini bukan Petrus. 这不是彼得， Petrus tidak tutup kesalahan dia. 彼得 saudara. 没有遮盖他一切的失败。 Itu sebabnya saudaraku kita boleh masuk ke langkah yang ketiga, tangisan seorang yang menyangkal Tuhan Yesus. 那么我们接下来再看第三点，就是一个悔改的人的痛苦。 Saudaraku sekalian, di mana perbedaan Yudas sama Petrus? 那弟兄姐妹，彼得跟犹大的分别在哪里呢？ Banyak perbedaannya. 他们有许多的分别。 Yudas itu sejak awal tidak percaya Tuhan Yesus. 那么圣经告诉我们，犹大从开始就不信耶稣。 Bacalah Injil Yohanes pasal 6 ayat 64, 70, 71. Sejak awal dia tidak percaya. 那么我们看在约翰福音第几章？ Di 6 章 第6章70. 70节开始就知道， Injil Yohanes pasal 6, 约翰福音第6章64, 第64节、 70, 第70节、 71. 第71节， Tapi tidak berhenti di situ loh saudara. 没有停止在这里。 Injil Yohanes pasal 12 ayat 6. 那么在约翰福音12章第6节， Orang ini curi. 这个人偷钱， Orang ini curi. 这个人是偷钱的人， Itu 偷贼。 sebabnya 贼， dia tidak balik-balik saudara. 他偷钱，所以他没有悔改， Lain bukan dengan Petrus. 跟彼得是相反的。 Petrus itu tak kala dia melihat Tuhan Yesus menatap dia. 彼得当看见主耶稣望着他， Kalau saudara tidak lihat, bagaimana tahu dia lihat kamu? 如果你没有望着耶稣，你怎么知道他望着你呢 Tak？ kala Petrus melakukan ini semua, 当彼得做了这一切的事， dia malu, 他觉得很羞 dia 耻， gemetar, 他在那里 dia 战 lihat 斗， ke Tuhan Yesus. 他望着耶稣， Waktu dia lihat Tuhan Yesus, 当他望着 dia 耶稣， lihat Tuhan Yesus melihat dia. 他看见主耶稣望着他， Dia tahu Tuhan sudah mendengar dan Tuhan Yesus sudah tahu. 他知道主耶稣听见他所说的否 Tak 认 kala 的 dia 话， melihat Tuhan Yesus, 当他望着耶稣， dia ingat apa yang diucapkan Tuhan Yesus. 他就记起主耶稣跟他所说 Dia 的 tak 话， lupa. 他没有 Dia 忘记， rasa malu. 他觉得很羞 Dia 耻， menyesali. 他非常的后悔。 Itu sebabnya saudaraku, 因此呢，弟兄 dia 姐妹， keluar 他就出去， nangis dengan sedih. 他在那里痛哭。 Kata dengan sedih 弟兄姐妹， dalam 伤心 bahasa aslinya 在原 adalah 文是什么呢？ pahit. 就是苦， Hanya dipakai 2 kali. 只有出现2次。 2 kali sama-sama untuk Petrus. 这2次出现的字就是指着彼得。 1 kali di sini, 第一次在这里发 1 现， kali di Injil Matius 26, 75. 第2次在马太福音第26章第75 节。 Bahasa terjemahan harafiahnya adalah pahit. 那么他之前翻译的意思是什么？就是苦。 Kenapa pahit? 为什么 saudara? 苦呢？ Ada gejolak, ada penderitaan yang di dalam. 因为在它里面有真正的挣扎， Mentalnya itu menderita. 他的心态，他觉得他非常 Hatinya 的， kayak dikoyak. 他好像心都被撕 Dia 碎 rasa 了。 dia begitu tidak layak, tidak setia kepada Tuhan. 他觉得他实在不配，因为他对主不忠心，他非常的痛 Maka 苦。 itu diterjemahkan dia keluar menangis dengan sedih. 所以在这里就翻译成彼得出去痛苦。 Bapak Ibu yang
saya kasihi. 我所爱的弟兄姐妹们， Saya hari ini mau ingatkan satu hal. 我今天要提醒一件事情： Anda dan saya bisa gagal, 你和我都可能失 tapi 败， Tuhan tidak gagal. 但是我们的神从不失败。 Anda dan saya tidak setia, 你和我可能我们不忠心， tapi ingatlah selalu kasih Tuhan itu nggak berubah. 但是常常记得我们主的爱永不改变。 Ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus menatap, Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus siap mau menolong kita. 记得主耶稣望着我们，他随时预备来帮助我们。 Tuhan Yesus tahu segala gejolak, segala pergumulan, segala kepahitan yang ada di dalam 主耶 Petrus. 稣知道彼得心里的痛苦和挣扎。 Tuhan Yesus tidak hanya melihat kan, 主耶稣不是单单望着彼得， banyak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 主耶稣行了许多的事。 Masih ingat 还记得吗？ Injil Yohanes pasal 21? 你记得在约翰福音第21章， Sampai-sampai Tuhan Yesus khusus menampakkan diri. Untuk siapa? Untuk menolong seorang yang pernah menyangkal dia 3 kali. 在第21章约翰福音，耶稣特别显现，要帮助谁呢？就帮助那个失败的彼得。 Saudara sekalian, 弟兄姐妹， kalau ada seorang boksu sudah salah 3 kali, kira-kira bagaimana? 如果有一个牧师他已经做错3次了，做错事情3次，那你怎么样？ Kalau ada seorang boksu yang konyol, sudah sekali, sudah 2 kali, 1 kali lagi, 3 kali. 如果有一个牧师1次失败，第2次失败，第3次失败， Saya mau jujur, saya tidak tahu bagaimana menangani. 我要坦白说，我不晓得应该怎么处理了。 Tapi saya bisa melihat kesabaran dan kasih yang tidak berubah dari Tuhan 但是 Yesus. 我可以看见主耶稣呢永不改变的爱和忍耐。 Orang ini harus dibimbing, 这个人需要辅导， orang ini harus dibantu, 需要帮助， dan orang ini harus diberi kesempatan sekali lagi yang bahkan tanya kepadanya, 这个人还在给他1次机会。不但如此，主耶稣问他 apakah engkau mengasihi aku?：“ 你爱我比这些更深吗？” Saudaraku sekalian, 弟兄姐妹， itulah tangisan seorang yang namanya Petrus. 这就是彼得的痛苦。 Apakah Petrus kemudian masih bisa lemah dan gagal? 彼得是不是以后也会失败、软弱呢？ Mungkin. 非常可能。 Tetapi kepedihan itu begitu dalam, saya kira dia sudah takut untuk mengulanginya. 但是那个苦的、心酸的失败，帮助他提醒他不要再失败。 Saya lihat macan tidak begitu takut. 如果我看这个老虎，我不太怕。 Mau tahu takutnya apa? 你知道我最怕的是什么呢？ Saya takut sama ular. 我怕蛇。 Dan saya bersyukur sama Tuhan tidak pernah digigit sama ular. 说感谢神，从来没有给蛇咬过。 Tapi berandai-andai, 比如说， saya masuk hutan, 我进了森林当 lalu 中， saya digigit oleh ular. 然后被蛇咬了， Waduh, racunnya itu hampir mengambil nyawa saya. 那么这个毒呢，蛇的毒呢，差不多起了我的生命， Kaki saya bengkak, 我的脚肿了， saya ditolong, 我得到帮助， saya diopnam. 我被医治， Hampir-hampir nyawa saya itu diambil. 祈福，我的生命就失去了。 Kira-kira Bapak Ibu sekalian, saya berani lagi tak main sama ular? 请问我还有勇气跟这个蛇玩在一起吗？ Saya berani jamin sama Anda, saya pasti lebih tidak berani lagi. 我可以肯定告诉你说，大概我不再有勇气跟蛇玩在 Sebab 一起， pengalaman pahit itu sangat pahit. 因为那个痛苦的经历实在的太苦 Ada 了。 seorang pahit sudah, 有一个人非常的 dia 痛苦， nangis dengan sedih. 他非常的伤心 Di 痛 dalam 苦， hatinya pahit. 他心里感觉到非 Dia 常 tidak tahu 心酸， bagaimana menjelaskan kegagalan dia. 他不晓得怎么来解释 Di 他的 mana 失败， mukanya? 他还有面子吗？ Bagaimana dia berkhotbah? 他怎么在讲道呢？ Bagaimana dia membimbing jemaat? 他怎么样在带领他的信徒 Tapi 呢？ tidak, saudaraku sekalian. 但是弟兄姐妹 Tuhan 不， yang baik memberi dia kesempatan 良善的主再次给他机会， karena dia bertobat. 因为他会改。 Tuhan yang baik memberi dia kesempatan. 美善的主再次给他机会 Dan 悔 nanti 改。 Anda baca dari kisah para rasul, ada seorang yang dipakai dengan ajaib oleh Tuhan, namanya adalah Petrus. 如果我们读《使徒行传》，你就看见有一个人神这么重大的使用他，大大重用他。这个人是谁呢？就是彼得。 Berbaliklah. 悔改吧， Itulah tema yang
terus diulang oleh gereja ini. 教会重复的告诉我们要回转，回转。 Udah berkali-kali gereja ini pakai sebuah tema yang diawali dengan berbaliklah. 教会重复的用这个主题回转吧，回转吧， Berbaliklah setiap orang yang sudah menyangkal Tuhan. 回转吧！那些曾经否认主的人，你回来吧！ Berbaliklah seperti Petrus yang sudah menyangkal Tuhan, 回转吧！像这个彼得已经否认主的这个 tetapi 彼 dia 得， kembali kepada Tuhan. 但是他愿意回到神的面前。 Hatinya pahit dan hancur, 他的心碎了，他非常的痛苦。 tapi Tuhan yang baik 但是美善的主 tetap memberi dia kesempatan. 仍然给他这个机会。 Tangisan seorang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. 一个曾经否认主的人，他心里的痛苦流泪。 Mari kita berdoa. 我们低头，我们祷告。 Tuhan, kepada Engkau saja kami menyerahkan diri kami, 亲爱的主，我们把自己交在你的手中， sebab tidak ada seorang pun di antara kami yang bahkan lebih baik dari Petrus. 我们当中没有一个人比彼得更好。 Kalau Petrus bisa gagal, kami juga mungkin, 如果彼得曾经失败过，我们也非常可能失 tapi 败。 kami mengemis di tempat ini 我们 Tuhan. 向你面前向你祈求， Kami mengemis. 我们向你祈求。 Jikalau di antara kami ada orang yang sudah jatuh di dalam dosa, 如果我们当中有人已经落在罪恶里面， melakukan hal-hal yang jelas-jelas menyangkali imannya, 已经行了一些否认自己信仰的举动， Tuhan yang baik, 美善的主， tolonglah dia 求你帮助他 kembali kepada Tuhan, 回转，回到你 kembali 面 kepada 前， Tuhan yang mau memberi dia kesempatan, 回到那愿意再给他机会的主面前， berani menghadapi kegagalannya, 用勇敢来面对我们的失败。 dan mohon Tuhanlah yang mengulurkan tangan, yang menguatkan dia dan membimbing dia. 求主你伸出你的手，再次扶持他、引导他、帮助他。 Tuhan, kami tidak layak meminta-minta apa Tuhan, 主，我们实在不配在你面前向你祈求， tapi kami mohon ini dengan atas nama Tuhan Yesus. 但是我们要奉耶稣基督的名向你呼求， Atas nama Tuhan Yesus, 奉耶稣基督的 Juru 名， Selamat kami yang hidup, 我们那复活的主， Tuhan yang mau menolong kami. 愿意帮助我们的主， Kami memberanikan diri 我们也提起勇气 datang kepada Engkau 来 Tuhan, 到你的面前， menaikkan doa ini. 我们献上我们的祷告， Mohon Tuhan sedengkan telingamu 求你 Tuhan, 侧耳听我们的呼求， kasihan kami Tuhan, 怜悯我们， dengarlah doa kami ini. 听我们的祷告。 Terima kasih Tuhan, 主啊，我们感谢你， demi Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告奉耶稣基督的名祈求， Amin. 阿门。 Demikianlah kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Saudara-saudara, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saudara boleh memberikan persembahan itu dengan mentransfer pada rekening gereja yang terdapat di layar saudara, atau saudara boleh mengumpulkannya di rumah dan saudara bisa memberikannya ke gereja pada saat kita bersama-sama bertemu kembali beribadah. Kita akan menyanyikan pujian, Ku bersyukur ya tebusku. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya. Damai di hatiku, ku bersyukur ya denganku, meskipun tak terkabul. Waktu
meski susah atau duka, Ia beriku penghiburan, rahmat-Nya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Ku bersyukur bunga mawar meskipun dia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah, dan damai di hatiku. Ia berikan pengharapan-Nya. Ku bersyukur selamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu pertama-tama untuk persembahan yang boleh kami bawa ke rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu ini adalah anugerah Tuhan juga. Kami boleh ambil bagian dalam pelayanan di rumah Tuhan. Terima kasih untuk semua rezeki, terima kasih untuk semua berkat, sehingga kami boleh memberikan sebagiannya untuk dipakai untuk meluaskan pelayanan di GKA Immanuel Malang. Berkatilah saudara-saudara yang menggunakannya, rekan-rekan majelis, sehingga boleh menggunakan dengan hikmat bijaksana daripada Tuhan sendiri. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami dan juga untuk seluruh dunia yang sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati untuk Badan Dunia WHO yang sedang berusaha untuk membantu negara-negara miskin dengan menyediakan vaksin bagi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menuntun sehingga semua usaha ini sungguh bisa membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan dunia kami. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri akan berkati dan menuntun pemerintah kami sehingga dengan hikmat bijaksana bisa mengembangkan dan membuat vaksin yang akan menyediakan bagi bangsa dan negara kami sendiri. Saat ini kami juga berdoa untuk gerejamu GKI Immanuel Malang, secara khusus berdoa untuk komunitas pemuda dan remaja. Mohon Tuhan berkati sehingga terus ada pertumbuhan. Tuhan akan berikan semangat pelayanan dan Tuhan kiranya akan memberkati sehingga mereka semua anak-anak muda, remaja kami boleh setia mengikut Tuhan, bertumbuh di dalam iman, di dalam ibadah mereka. Kami menyerahkan juga saat ini untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena sakit, karena kesulitan dalam pekerjaan, karena keadaan-keadaan yang sukar dalam keluarga maupun dalam pelayanan. Tuhan kiranya Engkau menolong saudara-saudara yang sakit, mohon Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam kesukaran, dalam pekerjaan, Tuhan sendiri akan menyediakan pada waktunya. Dan saudara-saudara yang mengalami pergumulan di dalam keluarga, ya Tuhan kiranya Engkau yang akan buka jalan dan berikan tuntunan untuk beroleh pemulihan. Tuhan juga kami mengingat saudara-saudara yang undur imannya, Tuhan kiranya menuntun mereka juga pulang ke rumah-Mu, karena Engkaulah juru selamat kami dan Engkaulah pengampun jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menyelesaikan ibadah ini. Kami berdoa Tuhan akan menyertai semua yang akan kami kerjakan setelah ini dan sepanjang minggu ini. Pakailah kami menjadi saluran berkat-Mu dan tuntunlah kami kembali untuk bersama-sama beribadah pada minggu yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara, dan kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan pujian doksologi, dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hasan Sutanto. Puji Allah Bapa Putra
Mari saudaraku sekalian, kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Dengan berpandang kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, kita menerima berkat-Nya. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa kita, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh kebaktian selesai. Saudara-saudara, kita akan memperhatikan beberapa warta. Yang pertama-tama, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Dimanapun saudara berada, Tuhan memberkati. Kiranya kita boleh bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Yang kedua, terima kasih untuk pelayanan hari ini. Pertama-tama kepada Bapak Pendeta Hasan Sutanto, yang sudah menyampaikan perenungan firman Tuhan, dan penginjil Esther Sutanto yang sudah menerjemahkan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang menjadi singer, menjadi pemain musik, dan yang menata sound system. Tuhan memberkati saudara sekalian. Minggu ini adalah minggu ketiga, dan seperti biasa kita akan mengumpulkan persembahan diakonia. Persembahan ini digunakan untuk membantu jemaat yang membutuhkan bantuan seperti bantuan beras dan biaya hidup dan kebutuhan lainnya. Persembahan ini bisa kita berikan dengan memasukkan ke dalam amplop di diakonia atau transfer ke rekening gereja dengan menambahkan nominal Rp2. Sebagai contoh, 100.002. Ibadah anak online akan diadakan jam 9:30 pagi ini melalui YouTube GKA Immanuel Malang. Dan pada nanti sore akan ada komunitas tunas remaja, yaitu komunitas bagi mereka yang duduk di kelas 6, 7, dan 8, jam 4 sore juga melalui Zoom meeting gereja. Doa pagi Prapaskah akan diadakan setiap hari pukul 5 pagi melalui Zoom meeting gereja. Seluruh jemaat diundang untuk bersama-sama berdoa. PA Injil Matius kembali akan diadakan hari Selasa tanggal 23 Maret 2020 jam 6 sore dan dilanjutkan dengan persekutuan doa jam 7 malam. Kedua kegiatan ini diadakan melalui Zoom meeting gereja. Persekutuan doa pagi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 jam 7 pagi dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui WA Group GKA Immanuel Malang. Sabtu sore akan ada komunitas pemuda remaja yang diadakan jam 5 sore. Dan jikalau saudara-saudara yang tidak bisa mengikutinya pada hari Sabtu, bisa mengikutinya pada hari Minggu dengan link yang sama melalui Zoom meeting gereja pada jam yang sama, jam 5 sore juga. Ibadah minggu depan, Minggu Palem, tanggal 28 Maret 2021,
jam 7 pagi akan mengambil tema Berbaliklah ke Kerajaan Tuhan dengan pembicara penginjil Caroline Tantra. Ibadah ini kita ikuti melalui YouTube GKA Immanuel Malang. Selanjutnya, mari kita perhatikan rangkaian ibadah Jumat Agung dan Paskah. Demikian warta kita hari ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati, sampai kita bertemu minggu yang akan datang.